saya ucapkan kepada pensyarah kami iaitu Puan Syuhaida, harap Ustazah baik-baik sahaja. Hari ini, saya dan juga ahli kumpulan iaitu saya, Umi Nurul Syuhada, Muhammad Izan bin Chin Ismail, Nur Hidayah binti Muhammad Noor dan Suzy Sisari binti Sa'ari akan membentangkan projek kumpulan bertajuk Cabaran Ekonomi Rakyat Malaysia Kini dan hubungannya dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Ada dekat sini pada hari ini sebab kita pernah berjanji. Kita ni berperang dengan musuh yang tak nampak, Zul. Kita mesti menang. Kita kena sama-sama hadap dugaan yang Allah bagi kat kita ni. Morning, Doktor. Morning. How are you? Very good. Alhamdulillah. Quarantine macam mana? Sucks. Are you ready? Always. Antara tajuk-tajuk utama dalam pembentangan kami pada hari ini ialah: pertama, etika berekonomi dalam pelbagai peradaban selepas COVID-19 dan peralihan tampuk pimpinan negara. Kedua, etika didefinisikan sebagai prinsip moral yang menjadi pegangan individu atau kumpulan. Ketiga, peradaban merujuk kepada sistem dan tahap perkembangan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Keempat, ekonomi negara merosot dan tekanan jiwa kepada rakyat akibat kehilangan kerja dan pendapatan. Dan akhir sekali, rakyat Malaysia mengalami penurunan status ekonomi. PDRM yang bertugas di bawah memberikan mereka semangat dan sambil itu mengingatkan mereka tentang keperluan mereka sentiasa bersabar, berhemah, jangan cepat hilang kawalan diri, emosi. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah mereka dari masa ke masa sedang bertarung nyawa. Ya Allah ya Tuhanku, rahmatilah mereka wira-wira negara yang menggadaikan nyawa. Tajuk yang akan dibentangkan oleh saya ialah etika berekonomi dalam pelbagai peradaban selepas COVID-19 dan peralihan tampuk kepimpinan negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan entiti terpenting dalam membangunkan negara. Ekonomi dapat menjana pendapatan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Seperti yang kita tahu, sebelum berlakunya wabak virus COVID-19, kegiatan ekonomi di negara Malaysia beroperasi dengan baik dan berkembang maju. Antara topik-topik yang akan diulas adalah seperti berikut. Pertama, aktiviti perniagaan dan keusahawanan dibenarkan beroperasi tanpa terikat dengan mana-mana prosedur operasi standard SOP keselamatan. Kedua, industri pelancongan yang berkembang maju menjelang tahun 2022. Seterusnya, yang ketiga, peningkatan projek perkilangan yang baru. Keempat, transformasi nasional 2050 dan akhir sekali sistem pencukaian yang baru. Topik pertama yang dibincangkan adalah aktiviti perniagaan dan keusahawanan dibenarkan beroperasi tanpa terikat dengan mana-mana prosedur operasi standard SOP keselamatan kesihatan selepas berlakunya penurunan kes COVID-19. Usaha kerajaan Malaysia dalam menggalakkan aktiviti perniagaan dan keusahawanan adalah dengan meningkatkan bajet yang besar untuk program keusahawanan dan juga semua aktiviti jual beli dan urusan perniagaan dibenarkan beroperasi di seluruh pusat membeli belah. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini, terutamanya perkembangan gelombang yang kedua. Keutamaan kerajaan kita pada masa ini adalah untuk mencegah penularan baru wabak ini yang dibimbangi akan menjangkiti lebih ramai rakyat.
situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Topik kedua ialah industri pelancongan yang berkembang maju menjelang tahun 2020. Negara Malaysia juga memberi perhatian yang serius kepada industri pelancongan kerana ia juga merupakan salah satu langkah untuk memajukan ekonomi negara. Pada Pelan Tahun Melawat Malaysia 2020, satu program khas telah dibuat bagi memberi fokus kepada ekopelancongan, seni dan juga budaya sesuai dengan Pelan Ekopelancongan Kebangsaan tahun 2016 hingga tahun 2025. Perkembangan industri pelancongan ini juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat tempatan. Seterusnya, topik ketiga ialah peningkatan projek perkilangan yang baru. Sumbangan terbesarnya adalah hasil ekspor negara dan membuka peluang pekerjaan yang banyak. Menjelang tahun 2020, sektor perkilangan merupakan penyumbang kedua tertinggi bagi KDNK Malaysia iaitu sebanyak 22.3% atau RM316 bilion. Projek ini dijangka memberi peluang pekerjaan sebanyak 78,000 kekosongan untuk diisi. Topik keempat pula ialah Transformasi Nasional 2050. Satu Transformasi Nasional 2050 yang diperkenalkan oleh Perdana Malaysia yang ke-6 iaitu Datuk Seri Tun Abdul Razak. Ia adalah satu inisiatif pembangunan negara dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Ia akan dibangunkan melalui proses perundingan dalam fasa persediaan dari 2017 hingga tahun 2019. Apakah rupa dunia di tahun 2050 nanti? Jangka hayat melebihi 100 tahun. Perubahan iklim global. Sektor ekonomi baharu luar ramalan. Teknologi kesihatan berteraskan genom dan macam-macam lagi pola penentu masa depan. Dengan tinggal 3 tahun lagi sebelum 2020, Malaysia perlukan aspirasi baharu untuk dicapai pada tahun 2050. Aspirasi inilah Transformasi Nasional 2050 atau TN50. Dalam zaman yang berubah pantas, aspirasi TN50 ini perlu datang dari anda semua. Dan topik yang terakhir adalah sistem pencukaian yang baru. Pada 1 April 2015, satu sistem cukai yang baharu yang lebih tulus telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri yang ke-6 iaitu Cukai Barang dan Perkhidmatan GST bagi menggantikan sistem SST yang lama dan tidak tulus. Ramai peniaga yang kaya raya telah menipu dan telah mengakibatkan pihak kerajaan kerugian hampir 80% pendapatan hilang. Berkuat kuasa 1 April 2015, cukai jualan dan cukai perkhidmatan akan dimansuhkan dan digantikan dengan GST. Pelaksanaan GST bertujuan memperbaiki sistem cukai sedia ada yang dilihat mempunyai kelemahan seperti cukai 2 kali ganda ke atas pengguna. Selain tiada pelepasan cukai sepenuhnya ke atas barangan yang dieksport dan isu-isu harga pindahan, kadar GST yang ditetapkan adalah 6% dan merupakan yang terendah di kalangan negara-negara ASEAN. Sebelum saya serahkan pembentangan seterusnya kepada ahli kumpulan yang lain, marilah kita bersama-sama melihat video yang telah disediakan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sehati sejiwa. Kita ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia juga berada di sini, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tidak dilupakan Yang Berhormat Menteri-Menteri dan juga para belia yang kita tumpukan perhatian sekarang, tunas harapan kita Malaysia. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Nama saya Suzy Sari binti Sari dari kelas NBSA 7B. Hari ini saya akan menerangkan cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam pelbagai peradaban. Terdapat 5 perkara penting yang berlaku ketika dan selepas COVID-19. Yang pertama adalah terjejasnya sektor pelancongan di Malaysia. Kedua, kempen Melawat Malaysia dibatalkan. Dan ketiga adalah industri pelancongan di beberapa buah negeri mula lumpuh. Dan yang keempat adalah berlaku penutupan operasi hotel. Dan terakhir adalah penutupan sistem cukai. Yang pertama sekali kita melihat dari segi pelancongan.
Wabak COVID-19 telah menjejaskan ekonomi Malaysia terutamanya dari segi pelancongan. Malaysia mengalami kemerosotan mendadak sebagai destinasi utama pelancong dari China dan Singapura. Selain itu, kehilangan pekerjaan dan pembatalan pertambahan produk di pelancongan seperti hotel di seluruh negara telah mengakibatkan banyak kerugian. Hari ini Hari Raya, sudah pastinya ucapan itu akan kami siarkan dari masa ke masa. Tetapi kami ingin mengalihkan tumpuan anda sedikit sebanyak mengenai isu yang sebenarnya kita hadapi pada ketika ini. Sebanyak 20% daripada 1,200 buah hotel di bawah Persatuan Perhotelan Malaysia (MAH) berdepan tindakan menutup operasi sepenuhnya atau menangguhkan dalam tempoh 6 bulan susulan pandemik COVID-19. Dalam satu temu bual bersama Astro Awani semalam, Presiden Persatuan Perhotelan Malaysia (MAH) Halim Merikan berkata, tindakan yang diambil itu telah menjejaskan 6,000 kaki tangan industri terbabit yang terpaksa diberhentikan kerja atau mengambil cuti tanpa gaji dalam tempoh tertentu. Mari kita fikirkan dan juga kita diskusikan mengenai perkara ini dalam Aidilfitri ini. Yang kedua adalah kerajaan Malaysia telah bersetuju untuk membatalkan kempen Melawan Malaysia 2020 demi mengawal wabak COVID-19. Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan MOTAC mengumumkan bahawa kempen Tahun Melawan Malaysia 2020 akan dibatalkan serta-merta. MOTAC telah mengkaji dan membuat jangkaan bahawa penurunan 75% kedatangan dan perbelanjaan pelancong antarabangsa berbanding tahun 2019. Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan bagi mencegah penularan wabak COVID-19, Kementerian turut membekukan semua urusan kaunter dan perkhidmatan dalam talian bagi permohonan baharu. VM 2020 yang dilancarkan pada 31 Disember lalu menyasarkan kemasukan 30 juta pelancong dan menjana 100,000 bilion ringgit pendapatan daripada industri pelancongan. Seterusnya, berlaku penutupan operasi hotel. Semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), hotel-hotel yang bertaraf 5 bintang ke atas turut terjejas. Selain daripada itu, kesan krisis ini telah memaksa beberapa hotel mengambil langkah yang agak mendalam termasuklah menutup operasi hotel-hotel mereka. Operasi hotel-hotel ini ditutup atas faktor kebajikan pekerja dan merendahkan kerugian yang akan ditampung oleh pihak hotel sendiri. Ketika dan selepas sebenarnya berlaku COVID-19, industri pelancongan di beberapa buah negeri mula lumpuh. Dengan diumumkan PKP, industri pelancongan hampir 100% lumpuh. Pekerja dalam sektor pelancongan yang hampir mencecah 15,000 orang dijangka akan hilang punca pendapatan. Selain daripada itu, antara tempat terjejas ialah Tanjung Piai Resort, Kukup Golf Resort KGR, Taman Negara Johor Tanjung Piai dan Pekan Kukup Laut yang menempatkan terminal feri antarabangsa Kukup. Pengusaha hotel bajet kemungkinan terpaksa gulung tikar dan ramai kaki tangan di hotel berkenaan hilang pekerjaan berikutan pandemik COVID-19 yang menjejaskan sektor pelancongan. Menurut Esko Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Syamsuddin, sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu, sektor pelancongan terus merudum dan memberi kesan besar kepada industri berkenaan. Katanya kebanyakan hotel bajet terpaksa menurunkan kadar harga bilik sebagai langkah menarik pelanggan. Bagaimanapun, ia memberi kesan besar kepada pengusaha hotel bajet jika tiada langkah segera dilakukan untuk membantu sektor terbabit. Kerajaan juga telah bersetuju untuk penukaran sistem cukai yang lama. Dengan jatuhnya parti yang dominan yang berkuasa, beberapa dasar negara dan sistem cukai turut ditukar. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dari 1981 hingga 2003 dan sekali lagi telah dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Beliau dan anggota parti yang bekerjasama untuk menumbangkan Barisan Nasional. Selain daripada itu, selepas penubuhan kerajaan dan membantu ahli menteri, kerajaan yang baru telah dibentuk menggantikan sistem cukai GST yang baru kembali ke sistem cukai yang lama iaitu SST. Pelaksanaan GST kadar kosong bermula daripada 1 Jun 2018. GST akan dimansuhkan dan digantikan dengan SST mulai September 2018.
Pemimpin utama ketiga-tiga parti utama, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan Datin Seri Wan Azizah Ismail. Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Abdul Hadi masing-masing mempertahankan kerusi Pekan dan Marang, manakala Datin Seri Wan Azizah pula berpindah ke kerusi Pandan. Juga calon-calon lain ini yang harus kita berikan tumpuan, apakah kedudukan mereka nanti? Sama-sama kita nantikan. Keputusan diumumkan pengerusi SPR Tan Sri Muhammad Hashim Abdullah dalam sidang media terakhir Suruhanjaya itu kira-kira 4.40 pagi tadi. Pakatan menang di 104 kerusi parlimen, manakala DAP menguasai 9 kerusi di Sabah dan Sarawak. PAS pula memperoleh 18 kerusi parlimen. Melihat dari sektor perniagaan, terdapat 3 perkara penting yang berlaku. Yang pertamanya adalah sektor automotif terjejas teruk kerana COVID-19. Keduanya adalah perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS serta usaha informal berisiko untuk gulung tikar. Ketiga adalah syarikat tempatan dan pelabur asing terjejas teruk kerana COVID-19. Seterusnya, sektor automotif adalah yang terjejas teruk kerana COVID-19. Operasi perniagaan di dalam kawasan PKPD terkesan ekoran daripada gangguan rantaian bekalan sehubungan. Maklum bala diterima dari ahli persatuan yang ditunjukkan itu, Dato' Aisyah Ahmad sebagai Presiden Persatuan Automotif Malaysia MAA. Pekerja yang bekerja dalam sektor automotif kebarangkalian besar akan hilang mata pencarian. Saringan di lokaliti Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan menjadi punca kenaikan kes jangkitan COVID-19 negara. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan ia kesan saringan bersasar selain keperluan pembukaan kilang serta tempat kerja untuk melakukan prosedur berkenaan. Yang kedua, perusahaan mikro kecil dan sederhana serta usaha informal berisiko untuk gulung tikar. Perniagaan yang berisiko ditutup adalah lebih 90%, usaha mikro, kecil, sederhana dan informal atau tidak berdaftar sekiranya pelaksanaan PKP dilaksanakan secara berterusan. Tempoh pelaksanaan PKP yang mengambil masa yang lama akan mengakibatkan peniaga semakin tertekan kerana tidak mempunyai sumber pendapatan untuk meneruskan kehidupan mereka. Untuk yang terakhir adalah syarikat tempatan dan pelabur asing terjejas kerana COVID-19. Perdagangan Malaysia pada April 2020 merosot dari 16.4% kepada RM1.33.24 bilion. Ekspor negara juga susut sebanyak 23.8% menjadi kepada RM64.92%, manakala import juga turun sebanyak 8% kepada 68.42 bilion. Seluruh dunia telah merasa implikasi COVID-19. Hal ini kerana selain kesejahteraan kesihatan, rakyat yang terjejas, sektor ekonomi negara turut menghadapi perubahan yang besar sepanjang beberapa tahun yang lalu. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah mereka, wira-wira negara yang menggadaikan nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah mereka dari masa ke masa sedang bertarung nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh kami tak mampu dengan azab siksa-Mu, ampunilah aku. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustazah. Saya merupakan ahli ketiga dari kumpulan yang dianggotoi Nur Hidayah, Suzy dan juga Nur Syuhada. Muhammad Izzuan 2020294556. Seperti yang mana yang telah dibentangkan oleh rakan saya, kami membawa tajuk besar iaitu cabaran ekonomi rakyat Malaysia kini dan hubungannya dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Tajuk ini agak berat kerana ia berkaitan dengan rakyat negara kita. Iaitu kita sedia maklum, selepas beberapa tampuk minang kerajaan berubah, negara kita masih lagi terombang-ambing dan masih boleh katakan semakin hari semakin merosot. Namun, pada hari ini kami lebih suka membuat tajuk cabaran ekonomi rakyat Malaysia selepas terjadinya COVID-19 pada tahun 2020. Kerana tajuk ini merupakan titik hitam kepada negara kita, Malaysia, yang merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah negara kita. Sejarah hitam tersebut adalah COVID-19 yang telah menyebabkan negara kita bahkan seluruh dunia menjadi mundur seketika. Dan ianya bermula daripada rakyat China di negara Wuhan yang telah memakan kelawar. Sedia maklum, kita sebagai orang Islam, makan makanan tersebut adalah haram.
dan tidak elok kerana kita sudah belajar di zaman sekolah bahawa kelawar membawa pelbagai penyakit yang tidak noktah untuk kita mengkaji dan memakannya. Pandemik COVID-19 di Malaysia merupakan sebahagian daripada pandemik penyakit coronavirus yang sedang melanda seluruh dunia. Setakat 22 April 2023 tahun ini, terdapat sebanyak 5 juta kes yang telah disahkan di Malaysia sejak Januari 2020. Tetapi, tidak balas dan kesiapsiagaan perubatan terhadap wabak tersebut di Malaysia telah disediakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hishan Abdullah di bawah Kementerian Kesihatan. Kes COVID-19 pertama di Malaysia telah dicatatkan dan disahkan pada 25 Januari 2020 yang melibatkan para pelancong dari China yang tiba di Johor melalui Singapura. Menjelang akhir bulan Mac 2020, jumlah kes jangkitan COVID-19 yang disahkan telah meningkat daripada 30 kes aktif kepada 2,000 kes aktif ke atas di setiap negeri dan wilayah persekutuan. Ekoran daripada peningkatan jumlah kes yang mendadak daripada bulan Mac 2020, Kerajaan Malaysia ketika itu yang diketuai oleh Perdana Menteri yang ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP mulai 18 Mac di seluruh negara. PKP yang sepatutnya tamat pada 31 Mac 2020 telah dilanjutkan hingga awal bulan Mei 2020. Setelah PM yang ke-8 melihat bahawa PKP dapat menurunkan kes jangkitan harian, sedikit kelonggaran sekatan secara perlahan bertahap telah dilaksanakan. Pertama, PM8 telah mengenakan PKPB iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat pada 4 Mei 2020 yang membenarkan kebanyakan sektor perniagaan dibuka semula di bawah SOP yang ketat. Dan selepas itu diikuti dengan PKPP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan bermula 10 Jun 2020. Pada asalnya, PKPP dijadualkan berakhir pada 31 Ogos 2020. Tetapi oleh sebab pengesanan kes import yang berterusan, ia telah dilanjutkan lagi hingga akhir bulan Disember 2020. Tetapi dengan beberapa syarat terpilih yang kekal ditutup serta penguasaan sekatan perjalanan yang ketat di beberapa buah negara. Berikutan penurunan kes jangkitan baharu pada awal bulan Mac 2021, kerajaan telah menamatkan PKP di seluruh negeri dan wilayah persekutuannya. Dengan varian SARS COVID yang kedua baharu dikesan di Malaysia, ditambah dengan lonjakan jumlah kes jangkitan dan kematian harian COVID-19 yang tinggi, akhirnya kerajaan semula memperkenalkan PKP di seluruh negara mulai 21 Mei 2021. Kerajaan mengukuhkan PKP dengan penutupan penuh mulai 1 Jun 2021 yang dilanjutkan sehingga tempoh tertentu akibat penyebaran varian Delta yang parah dan perterusan di dalam negara sehingga menyebabkan keupayaan sistem kesihatan di beberapa buah kawasan menjadi lumpuh. Ayuh kita saksikan beberapa video semasa pengumuman PKP. Untuk itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Berikut merupakan beberapa sedutan yang telah diumumkan oleh PM8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. So, selepas beberapa video yang saya akan teruskan kepada tajuk saya iaitu isu COVID-19 dalam pendidikan. Oleh disebabkan wabak ini, sistem pendidikan di Malaysia telah menghentikan semua aktiviti bersemuka di dalam kelas dan menggantikan dengan pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP dalam talian. Pelaksanaan proses pengajaran dan pelajaran dalam talian ini melibatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK seperti penggunaan telefon pintar dan komputer riba untuk menghadiri kelas dalam talian serta penggunaan internet. Ke atas konsep ini adalah tujuan untuk membincangkan pembelajaran norma baharu yang dilaksanakan oleh sistem pendidikan Malaysia agar pelajar tidak ketinggalan dalam pelajaran. Lanjutan itu, konsep ini akan membincangkan pelbagai cabaran yang wujud dalam proses
pengajaran dan pelajaran dalam talian. Selain daripada itu, pengajaran norma baharu atau pengajaran dalam talian ini tidak hanya memberi sisi pandang yang negatif, akan tetapi masih terdapat sisi pandangan yang positif jika semua pihak memainkan peranan yang masing-masing dalam menjayakan proses pengajaran dan pelajaran dalam talian, maka sistem ini akan berfungsi dengan baik. Di bawah tajuk proses PDPR tidak berjalan dengan lancar, kaedah pengajaran dan pelajaran di rumah PDPR dilihat kurang efektif berbanding pengajaran dan pelajaran secara bersemuka kerana ia tidak sebanyak membantu rakyat, terutama mereka yang mengalami masalah membeli gadget dan juga internet. Namun, setelah melihat kes yang semakin hari semakin meningkat, semua pihak harus mengambil inisiatif yang terbaik, iaitu PDPR, dalam membantu meningkatkan penguasaan pelajar. Maka, guru-guru, ibu bapa dan pelajar yang ditemui sepakat mahukan kaedah itu terus dilaksanakan tanpa mengabaikan prosedur operasi standard yang ketat. Tambahan pula, pelaksanaan PDPR sebelum ini sememangnya memberi sebarang cabaran yang bukan sedikit kepada 3 kelompok ini kerana pelbagai aspek perlu diberi penekanan. Terutamanya cara penyampaian guru, tempoh pengajaran, penggunaan gadget dan internet, moral, akhlak dan disiplin kalangan pelajar. Dalam pada itu, beberapa pelajar dari MUIM mengakui PDP ini di sekolah membantu mereka fokus dalam pelajaran berbanding PDPR. Malah, mereka turut mengakui belajar dengan kaedah PDPR menyebabkan mereka tertekan dan boleh menjejaskan pencapaian. PDPR pembelajaran norma baharu yang menjadi alternatif kepada sesi secara bersemuka. Walaupun lancar pada hari pertama pelaksanaannya kemarin, beberapa isu berikut perlu diberi perhatian agar tiada pelajar yang tercicir. Capaian internet bukan sahaja isu besar di kawasan pendalaman, tinggal di bandar juga bukan jaminan menikmati akses yang lancar. Itu tidak dikira lagi faktor kemampuan apabila terdapat ibu bapa yang mempunyai ramai anak. Berikut merupakan beberapa sedutan PDPR. Kita beralih ke faktor kedua dan ketiga, iaitu tiada perundangan yuran bagi PTA dan PTS dan wujud norma baharu persekolahan. Dua faktor ini berkait rapat dengan proses PDPR tidak berjalan lancar kerana banyak halangan untuk melaksanakan PDPR yang terbaik. Bagi tajuk kedua yang akan dibentangkan adalah pengangguran di Malaysia, kesan pandemik COVID-19. Isu utama dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara ialah guna tenaga dan kadar pengangguran. Pengangguran adalah fenomena biasa bagi sesebuah negara yang pasarannya buruhnya dinamik. Sesetengah pengangguran hanya berlaku dalam jangka masa yang pendek, yang mana ianya merupakan satu proses semula jadi bagi individu yang bergerak di antara satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain atau pergerakan daripada alam persekolahan ke pasaran kerja. Sesetengah pengangguran lain pula mengambil masa beberapa bulan, mungkin disebabkan kesukaran mencari pekerjaan yang terbaik. Kenyataannya, kadar pengangguran merupakan petunjuk yang penting kepada prestasi ketahanan ekonomi. Sesebuah negara dikatakan mempunyai pertumbuhan yang mampan jika kadar penganggurannya rendah. Sebaliknya, jika kadar penganggurannya tinggi, bermakna berlakunya pembaziran sumber manusia terjadi. Masalah pengangguran terus merupakan satu daripada masalah ekonomi yang sangat penting dan harus ditangani dalam pasaran buruh. Penurunan kadar pengangguran merupakan petanda yang baik dalam ekonomi sejagat kerana firma menambahkan peluang pekerjaan sebagai tindak balas terhadap peningkatan jualan dan keluaran. Manakala, peningkatan kadar pengangguran pula merupakan petanda yang tidak baik dalam ekonomi kerana ianya menunjukkan prestasi firma yang merosot.
sehingga menyebabkan firma itu berhenti mengambil pekerja baru atau memberhentikan pekerja yang sedia ada akibat daripada kejatuhan dalam permintaan. Bagi tahun 2020, kedudukan tenaga buruh Malaysia terjejas ekoran krisis kesihatan dan kesan ekonomi, menyebabkan kadar pengangguran mencecah 45% berbanding 3.3% pada tahun sebelumnya. Kadar pengangguran tahunan meningkat 1.2% kepada 4.5% pada tahun 2020, kadar tertinggi sejak tahun 1993. Bilangan penganggur bertambah sebanyak 3.9% kepada 71,000 berbanding 500,000 orang pada 2019. Tiga situasi yang dihadapi pasaran tenaga kerja negara selaras dengan peringkat global yang turut berada dalam situasi yang tidak menentu sepanjang tahun 2020 yang menyebabkan ramai kehilangan pekerjaan dan pengurangan jam bekerja serta sumber pendapatan disebabkan COVID-19 dan langkah mengengkang penularan wabak dilaksanakan iaitu PKP sendiri. Malaysia juga tidak terkecuali berdepan dengan kesan luar jangka ekonomi dan sosial mengakibatkan kadar pengakuan negara mencecah lebih 4% buat pertama kalinya dalam tempoh hampir 3 dekad yang lalu. Pelaksanaan PKP akibat daripada pengekangan COVID-19 bermula 18 Mac 2020 telah menyaksikan jumlah penganggur pada bulan Mac 2020 meningkat 17% kepada 600,000 orang berbanding Mac 2019. Kadar pengangguran pada bulan Mac 2020 sahaja telah meningkat kepada 3.9% berbanding 3.3% yang direkod pada Februari 2020. Peningkatan kadar pengangguran pada tahun 2020 banyak dipengaruhi oleh pemberhentian pekerja oleh syarikat-syarikat yang terkesan dengan langkah kerajaan untuk mengawal pandemik COVID-19. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bermula pada bulan Mac 2020 telah menyebabkan banyak syarikat tidak dapat beroperasi seperti biasa dan menyebabkan peningkatan dalam pemberhentian pekerja. Sektor industri yang paling terkesan dari segi pemberhentian ialah industri berkaitan pelancongan dan perbuatan. Kedua-dua industri ini adalah yang paling penting dan tulang belakang ekonomi yang terjejas yang menyaksikan kejatuhan permintaan terutamanya dalam tempoh 2 minggu terakhir bulan Mac iaitu sewaktu PKP mula dilaksanakan. Sektor berkaitan pelancongan membabitkan 3.9% dalam pembuatan melibatkan 23% daripada keseluruhan kehilangan pekerjaan yang direkod pada bulan Mac 2020. Wah, terlalu banyak. Pembukaan semula lebih banyak aktiviti perniagaan dengan pematuhan kepada prosedur proses standard SOP yang ketat, walaupun dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang diteruskan dilihat akan dapat mengimbangi kepentingan kesihatan dengan pemulihan ekonomi dan juga perniagaan yang dimiliki. Kelonggaran yang diberikan kerajaan bagi operasi aktiviti ekonomi, pakej rancangan dan program vaksinasi dapat membantu melegakan serta mengurangkan beban perniagaan dan seterusnya mempercepatkan pemulihan pasaran pekerjaan pada tahun 2021. Ayuh, kita melihat sedikit sedutan video semasa untuk mengimbangkan ekonomi ini. Dengan jumlah kematian sudah melebihi 2.6 juta orang di seluruh dunia, pandemik COVID-19 menyebabkan krisis ekonomi yang lebih teruk berbanding The Great Recession 2008. Kesan pada ekonomi dunia boleh dilihat dari sudut bekalan dan permintaan yang saling berkait. Wabak penyakit disebabkan virus yang cepat merebak ini menyebabkan penurunan bilangan pekerja dan produktiviti. Perniagaan terpaksa ditutup, pelaburan terhenti dan bekalan terjejas akibat lockdown. Pengimport komuniti di seluruh dunia juga terjejas teruk kerana permintaan dari negara China berkurangan akibat banyak kilang terpaksa ditutup. Walaupun vaksin telah dihasilkan, masih banyak yang tidak dapat diketahui mengenai tempoh masa dan impak selanjutnya akibat pandemik global ini. Jadi, video kali ini, kita akan melihat bagaimana COVID-19 ini memberikan impak kepada ekonomi dunia. Teruskan menonton. Ekonomi dunia adalah satu jaringan yang saling berkait dan setiap individu mempunyai kaitan terus sama ada dengan peruncit yang menjual barangan, majikan yang membayar gaji ataupun bank yang memberikan pinjaman rumah. Apabila satu pihak terjejas, ekonomi dalam sesebuah negara akan turut menerima kesan. Menurut IMF, pandemik COVID-19 ini telah memberikan impak penurunan KDNK global sebanyak 4.9% dan akan menyebabkan kerugian sebanyak sekitar 12 trilion US dollar untuk jangka masa 2 tahun.
penurunan pendapatan per kapita paling besar dalam sejarah. Kebanyakan negara mengalami kemelesetan ekonomi pada tahun 2020 dengan pendapatan per kapita menyusut dengan sangat besar dalam sejarah sejak tahun 1870. Pengeluaran barangan yang berkurangan dan kurangnya permintaan menyebabkan banyak perniagaan rugi dan tidak mampu lagi menggaji pekerja sehinggakan ada yang terpaksa menutup terus perniagaan. Petanda paling besar adalah pasaran saham di seluruh dunia yang jatuh dengan teruk pada bulan Mac 2020. Pada bulan ketika ini, ramai rakyat terpaksa bergantung kepada bantuan daripada kerajaan, termasuk Malaysia. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh IMF pada Januari 2021, ekonomi global dijangka di tahap positif dan lebih baik iaitu 5.5% pada 2021 dan 4.4% pada tahun 2022. Malaysia sebagai negara ekonomi yang mempunyai perkembangan ekonomi yang kukuh sejak beberapa tahun lalu disebabkan peningkatan permintaan dunia terhadap barangan elektronik, komuniti seperti oil and gas, pasaran buruh yang baik dan pembangunan infrastruktur yang cukup. Akan tetapi, tahap pelaburan dilihat menurun pada tahun 2019. Disebabkan pandemik COVID-19, perkembangan ekonomi Malaysia telah menguncup kepada negatif 6% pada tahun 2020. Namun, pihak IMF membuat jangkaan ekonomi Malaysia akan berkembang kukuh dengan KDNK 7% pada tahun 2021. Assalamualaikum, saya Nur Hidayah binti Muhammad Nur. Saya akan membentangkan topik idea dan solusi terhadap cabaran etika berekonomi dalam pelbagai peradaban semasa PKP. Seperti yang kita ketahui, tahun 2019 hingga 2021 merupakan tahun yang amat mencabar bagi masyarakat kita, terutamanya dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam fasa pandemik. Betapa banyak perubahan yang telah kita saksikan sejak permulaan PKP. Peraturan yang disediakan oleh kerajaan mengenai kawalan pergerakan telah mengubah landscape ekonomi kita dengan ketara. Dan pada tahun 2022, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Yaakob, dengan keyakinan beliau memberitahu kita bahawa kerajaan tidak akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dan tidak akan menutup lagi sektor ekonomi utama. Ini merupakan berita gembira bagi masyarakat dan ekonomi di Malaysia. Tak mungkin ada lockdown lagi. Tetapi saya dah kata, targeted mungkin. Katakan di, apa nama kampungnya? Kampung Rawang tu kan? Begawat. Kampung Rawang katakan. Ha? Kampung Rawang katakan. Kampung Rawang. Ya. Tiba-tiba di situ kes meningkat, memuncak-muncak dengan tinggi. So kita lockdown kampung tu. Targeted. Kita buat targeted, bersasar. Sektor ekonomi yang utama seperti perkilangan, pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan, pengedaran, peladangan dan penerbangan dan banyak lagi akan terus beroperasi. Walaupun wujudnya varians virus baru, beliau percaya bahawa aktiviti ekonomi ini dapat berjalan seperti biasa dengan langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Sektor-sektor ekonomi utama yang tidak akan diberhentikan akan memberi pertumbuhan positif kepada ekonomi negara kita. Namun, dalam menghadapi cabaran etika berekonomi semasa PKP, apa yang boleh kita lakukan sebagai masyarakat? Terdapat beberapa idea dan solusi untuk menghadapi cabaran etika berekonomi dalam pelbagai peradaban semasa PKP berlaku. Salah satunya ialah pematuhan tata cara pengendalian piawaian atau Standard Operating Procedure iaitu SOP. Walaupun 2 tahun telah berlalu ketika wabak virus COVID-19 melanda dunia, penularannya masih belum terkawal sepenuhnya. Meskipun pelbagai fasa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP telah diperkenalkan, masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak mematuhi Standard Operasi Prosedur iaitu SOP yang telah ditetapkan. Dalam usaha mengekang penularan wabak ini,
penting bagi kita untuk mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan, terutamanya di kalangan peniaga dan di tempat kerja, melalui pembentukan tingkah laku manusia yang dapat mematuhi etika dan mengutamakan integriti. Kita dapat mencapai langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri PKP dan memulihkan kehidupan normal. Terdapat statistik yang menunjukkan bahawa segelintir masyarakat yang masih tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Perbuatan ini telah membawa kepada peningkatan kes COVID-19 dan kesan negatif yang besar terhadap ekonomi negara. Namun, kita tidak boleh berputus asa. Kita perlu mencari solusi yang dapat membentuk tingkah laku manusia yang bertanggungjawab. Dalam usaha untuk menghentikan penularan wabak COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara, kita perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Semalam kita lihat tular di media sosial seorang dan juga keluarga. Semua pihak termasuk peniaga dan pekerja perlu memastikan prosedur keselamatan dan kebersihan diikuti dengan betul. Ini termasuk pemakaian pelitup muka, menjaga jarak, mencuci tangan dengan kerap dan menjalankan pemeriksaan kesihatan berkala. Salah satu cara untuk membentuk tingkah laku manusia yang bertanggungjawab adalah melalui pendidikan dan kesedaran awam. Kita perlu meningkatkan kempen kesedaran mengenai SOP dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai kepentingannya. Oh no, virus go. Kecemasan, virus menyerang. Didi dan Jojo datang tolong. Jom bersama kita hindarkan. Selain itu, majikan perlu bertanggungjawab memastikan pekerja mengikut SOP yang telah ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh majikan untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP COVID-19. Tindakan ini penting dalam mengurangkan risiko terdedah kepada jangkitan COVID-19 di tempat kerja. Majikan perlu memastikan semua pekerja memakai pelitup muka apabila berada bersama rakan sekerja. Ini adalah langkah penting dalam mengurangkan penyebaran jangkitan COVID-19. Setiap premis perlu memaparkan kod QR di pintu masuk. Kod QR ini memudahkan pelanggan dan pekerja untuk merekodkan kedatangan mereka. Selain itu, pihak premis perlu menyediakan alat pengesan suhu untuk pelanggan dan pekerja. Ini penting untuk mengesan gejala demam yang berkaitan dengan COVID-19. Dan akhir sekali, pihak majikan perlu amalkan dan sentiasa memantau pekerja dan memastikan mereka menjaga jarak satu sama lain semasa premis beroperasi. Penjarakan fizikal adalah langkah penting dalam mengurangkan risiko penularan virus. Itulah langkah-langkah yang harus diambil oleh majikan untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP COVID-19. Dengan mengamalkan langkah-langkah ini, kita dapat mengurangkan risiko terdedah kepada jangkitan dan melindungi kesihatan pekerja dan pelanggan. Bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setia untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majikan yang gagal mematuhi garis panduan dalam pengendalian isu berhubung penularan COVID-19 di tempat kerja khususnya membabitkan perintah kuarantin, cuti sakit dan pemberhentian kerja boleh dikenakan hukuman mengikut Akta Kerja 1955. Kementerian Sumber Manusia memaklumkan garis panduan berhubung perintah kuarantin, pemberhentian kerja, kelayakan cuti dan pemeriksaan kesihatan dalam kalangan pekerja sepanjang COVID-19. Yang ketiga, pekerja perlu bertanggungjawab mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Langkah ini ditekankan untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan semua orang di tempat kerja. Oleh itu, semua pekerja yang berhadapan dengan pelanggan atau rakan kerja diharuskan memakai pelitup muka ketika berinteraksi. Ini adalah salah satu langkah pencegahan yang penting untuk melindungi kita semua daripada penyebaran penyakit. Sekiranya pekerja yang merasakan diri tidak sihat, bergejala dan menjadi kontak rapat, ia perlu memaklumkan segera kepada majikan untuk tindakan selanjutnya. Seterusnya, peraturan am semasa bekerja juga harus dipatuhi. Semua individu yang bekerja perlu kerap mencuci tangan untuk mengelakkan jangkitan daripada terus menular. Sekitar tempat kerja juga perlu diinfeksi dan dibersihkan mengikut cara yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM. Individu perlu mengelakkan diri daripada bersalaman dan menjaga jarak sosial serta tidak berkongsi apa-apa makanan dan barangan untuk mencegah virus COVID-19 daripada terus merebak. Yang kelima, masyarakat perlu bijak dalam mencari sumber pendapatan lain jika perkara sebegini berulang kembali. Ramai masyarakat yang terpaksa diberhentikan kerja dan banyak premis yang tergendala kesan daripada penularan wabak COVID-19. Individu yang telah lama menganggur perlu mengaktifkan diri untuk mencuba perkara baru untuk mendapatkan pendapatan semasa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP supaya mereka tidak hanya bergantung sepenuhnya dengan bantuan kewangan yang telah diberikan oleh kerajaan. Pada zaman kini, pekerjaan yang paling mudah adalah dengan bekerja sendiri secara atas talian. Usahawan atas talian ini boleh dikategorikan sebagai ejen, dropship atau sebagai pemilik perniagaan. Dengan pengalaman selama 2 tahun bertahan dalam era pandemik ini, masyarakat perlu menanamkan sikap rajin dan berfikiran produktif untuk mendapatkan pendapatan sendiri sekaligus menghidupkan sektor perniagaan pada musim PKP. Disebabkan dunia semakin maju dengan adanya teknologi, menjadi penghantar makanan di syarikat Foodpanda, Grab atau mana-mana syarikat yang menawarkan khidmat penghantaran juga menguntungkan pada waktu PKP. Ini kerana pergerakan keluar tanpa sebab yang musabah akan mengakibatkan pelanggaran SOP yang sedia ada dan oleh sebab itu permintaan tempahan penghantaran menginjak naik lebih 30% berbanding sebelum waktu pandemik berlaku. Daripada laporan polis, ini tambahan. Daripada laporan polis mendapati bahawa ramai di kalangan penunggang e-hailing yang tidak mematuhi undang-undang. Bukan dari segi pergerakan mereka, tetapi yang melanggar traffic light. Selain itu, setiap individu perlu mengambil vaksin sebagai langkah berjaga-jaga supaya kesihatan tidak terjejas. Berdasarkan catatan kadar vaksinasi terkini, sebanyak 81.9% daripada populasi masyarakat di Malaysia telah mendapat dos vaksinasi sepenuhnya. Penduduk di Lembah Kelang adalah rakyat yang paling terbanyak lengkap dos vaksinasi.
iaitu sebanyak 98.2%. Pengambilan dos vaksinasi dan dos penggalak amat penting untuk seseorang kerana ia dapat mengurangkan kadar kenaikan kes supaya tiada lagi PKP dilaksanakan. Kita perlulah sentiasa amalkan sikap peka dan sentiasa amalkan sikap berjaga-jaga sebelum ditimpa sesuatu perkara yang buruk. Ingatlah bahawa mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Assalamualaikum Dr. Sri. Mengenai yang pembangunan vaksin COVID-19 tu, untuk kajian praklinikal tu, kita ada jangkaan bila kita akan laksanakan untuk kajian klinikal untuk manusia dan haiwan. Ya, kita telah maklumkan bahawa di IMR, pembangunan vaksin untuk messenger RNA ataupun mRNA COVID-19. Seterusnya, mengamalkan etika dan nilai integriti ketika melakukan aktiviti perniagaan semasa perintah PKP. Etika dan integriti secara asasnya berkait rapat dengan tingkah laku manusia itu sendiri, sama ada tingkah laku manusia dalam menguruskan pelanggan atau tingkah laku manusia yang bertindak sebagai pelanggan. Kita perlulah menjadi masyarakat yang jujur dan bertanggungjawab untuk mengambil dan menggunakan nilai-nilai norma baru atau SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebagai suatu tindakan yang serius dalam memastikan rantaian wabak COVID-19 ini dapat diputuskan. Hanya beberapa sektor ekonomi dan aktiviti perniagaan telah dibenarkan beroperasi semula bermula 4 Mei 2020. Namun, pihak syarikat haruslah mengikuti syarat-syarat dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Pihak premis perlu menyediakan hand sanitizer, alat pengesan suhu, kod QR, aplikasi MySejahtera dan buku catatan rekod pelanggan di depan pintu masuk, dan pihak premis seharusnya mewajibkan setiap pelanggan yang datang menggunakannya sebelum masuk ke dalam premis tersebut. Oleh itu, peniaga perlu patuh dengan SOP perniagaan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa semasa pandemik COVID-19. Pelanggan juga perlu bersikap jujur dan disiplin dalam menjaga SOP supaya kita bersama dapat menghentikan rantaian wabak COVID-19. Dalam konteks Islam, kepentingan pelanggan dan memenuhi tanggungjawab sosial perlu diutamakan terlebih dahulu dalam usaha memastikan perniagaan itu mendapat keberkatan. Oleh itu, peniaga perlu mementingkan kesihatan dan keselamatan pelanggan dengan memastikan premis perniagaan dalam keadaan bersih dan membuat pengawasan SOP yang ketat di premis perniagaan supaya pelanggan terhindar dari dijangkiti virus COVID-19. Kesimpulannya, wabak COVID-19 yang melanda di Malaysia telah menyebabkan pelbagai cabaran serta kesan yang negatif kepada kehidupan harian masyarakat Malaysia, terutamanya dalam aspek ekonomi. Fasa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan bermula pada 18 Mac 2020 telah menjejaskan beberapa sektor terpenting negara seperti sektor perniagaan dan sektor pelancongan. Kedua sektor ini merupakan sumber utama kepada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Dengan penutupan sektor-sektor ini, ekonomi Malaysia merudum dan negara mengalami kerugian yang amat besar. Rakyat Malaysia juga mengalami kesukaran ketika fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan seperti kehilangan pekerjaan dan penutupan operasi perniagaan. Kesannya telah menyebabkan ramai orang telah hilang sumber pendapatan ketika pandemik COVID-19.
Oleh itu, individu, masyarakat serta pihak kerajaan perlu bekerjasama serta memainkan peranan yang penting dalam menghentikan penularan wabak COVID-19 di seluruh negara. Pembentukan tingkah laku manusia yang dapat mematuhi etika dan mengutamakan integriti juga penting pada pasca PKP ini. Kita perlulah menjadi masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab untuk mengambil dan menggunakan nilai-nilai norma baru atau SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan sebagai suatu tindakan yang serius dalam memastikan rantaian wabak COVID-19 ini dapat diputuskan. Seperti yang kita tahu, Malaysia telah diiktiraf antara negara yang terbaik dalam mengawal penularan COVID-19. Justeru, pilihan kini di tangan kita sendiri sama ada mahu menjadi masyarakat yang bertanggungjawab dan beretika atau menjadi gunting dalam lipatan. Melalui tindak tanduk dan perbuatan kita, sudah pastinya tiada seorang pun akan mahu mengalami fasa PKP sekali lagi. Hal ini demikian kerana akan mengakibatkan lebih banyak lagi kerugian kepada negara dan masyarakat setempat. Oleh demikian, kita perlu menjaga peranan kita sebagai rakyat Malaysia dan menjalankan kehidupan yang beretika dan menjadi masyarakat yang prihatin ketika pandemik COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudari, nyawa dan keselamatan jauh lebih berharga dari yang lain. Justru, terima kasih kepada semua kerana sabar mematuhi PKP. Walau kita belum menang, namun hasil perjuangan menangani COVID-19 sudah mula dirasai. Bersama kita terus patuhi PKP fasa keempat dan marilah sempurnakan Ramadan dengan norma baru kehidupan. Kekal aktif, makan secara sihat dan selamat. Jagalah kebersihan diri, ini tuntutan agama. Kekalkan penjarakan sosial, duduk di rumah. Putuskan rantaian penularan COVID-19. Ini bukan pilihan, tapi satu kemestian. Moga Allah terus lindungi Malaysia yang kita cintai. Kita mesti menang. Ku pertahankan sepenuhnya Malaysia. Selamat datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah.